Jadi doktor sebut tadi tentang IQ, peminat IQ ataupun peminat minda ni lebih kepada kita kata anak-anak lah. Tapi untuk kita orang dewasa ni, barangkali apa masa usia kita begini, apa sebenarnya faedah yang paling besar daripada susu kambing? Faedah yang paling besar daripada susu kambing, yang pertamanya dia memudahkan penghalaman. Dia akan dapat menghilangkan masalah kalau kita orang kampung sebut sembelit lah, ataupun undigested food. Sebab tu dia juga sebagai pelawas susu kambing ni. Yang keduanya, dia mengandungi lemak, tapi lemaknya itu adalah optimum dengan lemak manusia, sehingga bukan kata takat susu kambing saja, kalau daging kambing pun sini kalau kita makan, lemaknya rendah. Dia sama dengan daging ayam. Yang orang takut sangat. Yang orang takut sangat. Orang takut sangat tu sebenarnya psikologi je, tak ada apa. Manusia ni suka dengar kabar angin. Dari segi perubatan sebenarnya tak ada apa. Daging kambing dengan daging lembu ni kalau makan sama je. Kalau nak dapat penyakit darah tinggi tu, makan daging lembu pun dapat penyakit darah tinggi juga. Jadi yang pentingnya ialah bagaimana kita menilai persepsi kita terhadap susu kambing ini dengan persepsi yang betul. Barulah kita dapat lihat bahawa di situ kita dapat mengambil manfaat yang banyak daripada rahsia kejadian susu kambing. Baik, terima kasih kepada Dr. Jamno yang memberi penjelasan kepada kita yang cukup mendalam tentang kelebihan susu kambing. Sama ada untuk anak-anak kita ataupun juga untuk kita orang dewasa ni, sebenarnya di sana ada kelebihan-kelebihan yang tertentu. Yang ini mengikut kajian hari ini, doktor, wallahu alam apa kajian akan datang, kelebihan-kelebihan apa yang ada dalam susu kambing ini. Saudara penonton yang dirahmati Allah, sekali lagi kita berehat, mohon daripada saya jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam rancangan Halaqah. Kita membicarakan tajuk susu kambing. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Kembali bertemu saudara dan terima kasih kerana anda tidak ke mana-mana, terus bersama kami dalam rancangan Halaqah pada malam ini. Kita bersama dengan dua tetamu kita, iaitu yang berbahagia Ustaz Farid Ravi Abdullah, pensyarah di KUIS ataupun College Universiti Islam Selangor, dan di hujung sana tetamu kita Dr. Jamno Azhar Mulkan, seorang pendakwah dan juga seorang pengamal perubatan. Dan sebenarnya saudara, sedar tidak sedar, kita bincang susu kambing pada malam ni, rupanya kita sudah berada di penghujung rancangan kita. Dan untuk itu saya minta kepada yang pertamanya Ustaz Farid Ravi untuk dalam 3 minit begitu untuk membuat sedikit kupasan terakhir ataupun kesimpulan daripada perbincangan kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Syukri, sahabat ahli panel Dr. Jamnul, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dah bincang panjang lebar tuan-tuan. Pertamanya kita lihat bagaimana kambing ini mengajar, bila Nabi bela, Nabi dapat belajar, dan juga nabi-nabi lain pun dapat belajar erti kesabaran, ketabahan, dan kambing ini simbol kepada sifat tawaduk. Dan kita lihat dalam hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam satu kitab, memang Kitabul At'imah, disebut bahawa Nabi suka minum susu kambing. Itu kesimpulan kita, Nabi suka minum susu kambing. Jadi sunnahnya kalau kita juga minum susu kambing, kita dah ikut Nabi SAW. Walaupun Nabi tak sebut dari sudut saintifiknya pada hari itu, tetapi manfaatnya cukup besar. Dalam sepotong hadis Nabi SAW sebut, alaikum bil ghanami fa innaha min dawabil jannah. Maksudnya hendaklah kamu iltizam ataupun hendaklah kamu berpegang kepada kambing ni, bukan pegang kambing. Maksudnya bila sebut demikian, kita faham apa saja yang dapat kita dapat ambil daripada kambing, sama ada dagingnya, bulunya. Ya, Arab memang terkenal kalau bulu kambing buat baju memang terkenal. Ya, bulunya, susunya, kerana Nabi kata itu adalah kenderaan dalam syurga. Unta mungkin Nabi tak sebut tuan-tuan dalam hadis-hadisnya, tapi Nabi sebut kambing. Kerana cute-nya, comelnya kambing ni, kalau tuan-tuan lihat, kalau anak kambing tu seronok tengok tuan-tuan, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Maksudnya Nabi suruh kita iltizam dengan kambing. Yang keduanya Nabi SAW sebut, kana SAW, ya, Nabi ni ada keinginan. Macam kita ni suka minum teh tarik tuan-tuan kan. Nabi ada benda yang Nabi suka minum. Apa dia? Nabi suka minum susu kambing. Sebab itu disebut yahtassu bi syarabi labaniha. Nabi memang khususkan kalau minum, Nabi suka minum susu kambing. Sebab itu Nabi boleh hafal Quran, Nabi boleh ingat nama sahabat, Nabi boleh mentadbir, Nabi ada emosi yang stabil, Nabi mempunyai kecerdasan minda sebab Nabi mengamalkan
minum susu kambing. Dan dalam sepotong hadis Nabi SAW sebut, kana yuhibbu syarabal labani al-madir wa huwal mahid. Maksudnya Nabi suka minum susu kambing yang mentah, doktor, yang belum direbus, bukan yang belum dimasak. Orang kita nak minum susu kambing dia masak, tapi Nabi minum fresh. Dan saya pergi di tempat orang Arab, kandang-kandang kambing kalau di negara Arab, memang dia perah terus dan dia bagi kita minum. Masa tu tak hanyir, tuan-tuan. Memang sedap, memang lemak, memang sedap. Kalau kita boleh aman, insya-Allah kita juga akan mendapat 1001 manfaat, kerana Nabi buat mesti ada hikmahnya di sebalik itu. Jadi kalau kita boleh iltizam, insya-Allah kita juga akan dapat kecerdasan, kepintaran dan juga kewarasan yang berkekalan. Mungkin juga boleh jadi satu masa nanti susu kambing ni mengelakkan daripada penyakit nyanyuk. Wallahu alam. Ini juga akan mengakibatkan hafalan-hafalan Quran kita semakin baik. Ini kalau tidak inna atau ina dengan qul huwallahu ahad aja ingat, surah lain tak boleh ingat. Susu kambing insya-Allah segelas pagi, segelas petang, insya-Allah kita dapat menghafal surah-surah yang lebih panjang. Wallahu